InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kuliah kita tunggu dahulu komen-komen daripada sahabat-sahabat untuk mengetahui suara clear atau tak clear, dengar atau tidak dengar, jelas atau tidak jelas. Sambil tu kepada sahabat-sahabat yang dah mula melayari muka buku ini, bolehlah share dahulu dan komen sama ada suara jelas atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di petang hari ini berada dalam pemeliharaan Allah ya Hafiz ya Muhaimin, sentiasa saja diberi kesejahteraan oleh Allah ya Fattah ya Salam. Mudah-mudahan sahabat sentiasa dalam limpahan kurniaan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim, di samping menikmati cinta Allah ya Wadud, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi mari kita mulakan majlis kuliah online kita ini dengan khaumul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menjemput lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana, agar sahabat-sahabat kita dapat bersama-sama menerima limpahan kurniaan ilmu daripada Allah yang alim, supaya sentiasa saja diberi manfaat oleh Allah yang nafi'. Dengan sisa baki nafas-nafas kita ini, dapatlah kita memanfaatkan untuk diri kita dan kita manfaatkan orang sekeliling kita dengan ilmu-ilmu yang dipinjamkan dan diizinkan oleh Allah ya Alim ya Hakim ya Rashid ini. InsyaAllah bila mana sahabat-sahabat share dan komen, dan sahabat-sahabat invite lebih ramai lagi sahabat-sahabat lain, itu merupakan antara jariah-jariah kita kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Mungkin ramai di antara sahabat-sahabat kita yang di luar sana tidak tahu bagaimana untuk menangani masalah-masalah PKP ini, bagaimana nak menangani masalah-masalah kehidupan ini, untuk hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin dekat, supaya soft kita dengan Allah semakin hari semakin kukuh. Mudah-mudahan bila mana soft kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin hari semakin kukuh, hubungan kita, hablum minan nas kita sesama manusia semakin baik dan sentiasa sayang menyayangi antara satu dengan lain. Kerana apabila kita menyayangi seseorang dan orang-orang yang kita sayangi itu, perlulah kita membawa mereka untuk mereka ini sentiasa menyebut-nyebut nama Allah, dan mereka sentiasa saja mengingatkan Allah dalam keadaan mereka berdiam, dalam keadaan mereka duduk, berdiri dan berjalan di sekitarnya, insya-Allah.
Jadi insya-Allah mudah-mudahan kepada sahabat-sahabat yang dilimpahi kurniaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, saya sentiasa mendoakan kepada semua sahabat-sahabat sentiasa sahaja berada di dalam pelukan cinta Allah yang wadud, digenggam hati-hati oleh Allah yang Malik ya Malikul Mulk, sama ada kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya, sahabat-sahabat muka buku saya, anak-anak anda saya, kekanda-kekanda saya, adinda-adinda saya dan juga teman-teman yang saya kasihi dan sayangi insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan majlis kita, marilah kita memuji-muji Allah terlebih dahulu insya-Allah. Alhamdulillah, sesungguhnya hanya Allah yang kabir, yang mutakabir, yang layak dibesar-besarkan, kerana diri kita dan khususnya diri saya hanyalah hamba Allah yang kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah ya Azim, ya Karim, yang layak diagung-agungkan dan dimulia-muliakan, kerana diri kita dan khususnya diri saya hanyalah hamba Allah yang begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastilah Allah ya Ali ya Muta'ali, yang layak ditinggi-tinggikan, kerana diri kita dan khususnya diri saya ini hanyalah hamba Allah yang begitu rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid jualah Tuhan hakiki kita yang sentiasa mempunyai ilmu yang begitu bijak pandai dengan segala kepintaran dan kebijaksanaan. Sudah pasti diri kita ini dan khususnya saya hanyalah hamba Allah yang sempurna, bodoh lagi jahilnya. Maka itu hari ini kita hanya mampu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ya Baqi, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid, ya Nafi', agar Allah sentiasa mengekalkan ilmu yang berada di akal fikir kita dan ilmu itu memberi manfaat kepada diri kita maupun orang sekeliling kita. Kerana walaupun kita ini mempunyai ilmu yang dipinjamkan oleh Allah, namun apabila Allah ya Nafi' tidak memberikan manfaat kepada kita, maka ilmu itu tidak mampu memberi manfaat kepada diri kita, apatah lagi kepada orang sekeliling kita. Insya-Allah apabila Allah ini yang alim memberikan kita kefahaman tentang perkara ini, marilah kita teruskan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar sahabat-sahabat juga berada dalam pandangan Allah ya Basir, sentiasa disaksikan oleh Allah ya Syahid dalam kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan Allah ya Bar, ya Karim. Kerana bila mana kita saja menjemput sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini, maka insya-Allah Allah ya Hasib akan menghisab amalan-amalan kita ini bukan sekadar di dunia tetapi insya-Allah di akhirat kelak, dan ia menjadi saksi di mana jari-jari kita menekan butang-butang yang menjemput sahabat-sahabat kita di luar sana untuk berada dalam majlis-majlis yang berada di taman-taman raudhah, iaitu taman-taman yang sentiasa dipancarkan cahaya oleh Allah ya Nur, yang akan dibimbing oleh Allah ya Hadi. Insya-Allah Allah ya Rafi' yang maha menaikkan, Allah akan naikkan iman kita oleh Allah ya Mukmin. Mudah-mudahan dengan itu Allah ya Aziz ya Qawi ya Matin, iaitu Allah ini memberi segala kekuatan, keperkasaan, keteguhan, takwa kepada diri kita, dan Allah juga memberi segala keteguhan akal fikir kita serta kesihatan kita. Mudah-mudahan hembusan nafas yang diberikan oleh Allah dengan degupan-degupan jantung yang didegupkan oleh Allah ya Muhyi ya Hayyu ini, maka dapatlah ia membawa diri kita untuk terus sahaja bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita kerana cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang baru saja melayari muka buku ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat di petang hari yang berbahagia ini sama-sama berbahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini Allah ya Baqi ya Salam masih lagi mengekalkan kesihatan, kesejahteraan kepada saya, untuk saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat agar kita antara sesama kita ini ingat mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya tidak mahu berpanjang kerana hari ini tajuk adalah tajuk yang sangat-sangat ditunggu oleh ramai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kerana alhamdulillah pada hari semalam Allah ya barik mengaturkan
ramai sahabat-sahabat yang PM saya, sama ada di Messenger, sama ada di WhatsApp, sama ada di Telegram, ada juga yang SMS. Maka mereka ini ramai yang menunggu-nunggu hari ini kerana nak mendapatkan bonus-bonus dan tips-tips yang akan diberitakan oleh Allah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid melalui saya, insyaAllah. Sesungguhnya kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa saya tidak terus memberi solusi ataupun tips di peringkat awal? Kerana hari ini saya nak membawa dulu sahabat-sahabat memahami tentang hakikat COVID, kemudian melihat peringatan di sebalik COVID dan segala kemurahan kasih sayang Allah di sebalik COVID. Barulah hari ini kita melihat apakah pelajaran, pengajaran, supaya daripada pelajaran dan pengajaran ini dapatlah kita mengambil solusi-solusi dengan tips-tips yang dibimbing, insya-Allah. Kerana di sini saya menggunakan perkataan COVID yang diilhamkan oleh Allah Ya Alim kepada manusia yang meletakkan virus corona itu atas sebagai nama virus corona ataupun COVID-19 ini. Jadi di sini sebelum memberi kepada solusi ini, mari kita ulang dahulu sedikit pelajaran kita 2 hari yang lalu. Yang pertama, hakikat COVID, iaitu hakikat COVID ialah COVID itu adalah ciptaan Allah Ya Khaliq, yang maha mencipta, dan apabila ia menjadi ciptaan Allah, maka COVID itu adalah jundullah, iaitu tentera Allah. Apabila ia tentera Allah yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, mengikut kehendak Allah Ya Qadir, Ya Mutakdir, bukan mengikut kehendak manusia, maka sifat COVID itu sami'na wa ata'na, iaitu mengikut segala arahan dan perintah Allah. Bila mana Allah Ya Dar memberi mudarat kepada COVID ini untuk memberi mudarat kepada manusia, maka COVID ini mempunyai daya memudaratkan. Dan bila mana Allah Ya Mumit memberi, bila mana COVID ini diberi daya oleh Allah Ya Mumit untuk menjadikan COVID ini sebagai ancaman yang menjadikan ia mampu membunuh, maka itu adalah diberi daya oleh Allah Ya Mumit kepada COVID ini. Maka COVID ini juga mampu berleluasa secara pantas seluruh dunia ini kerana diberi kelapangan dan keluasan oleh Allah Ya Basit, Ya Wasi', dan diberi kepantasan kelajuan oleh Allah Ya Rashid itu sendiri. InsyaAllah. Maka bila mana kita memahami hakikat COVID itu, barulah kita faham apakah peringatan-peringatan yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Kerana tidak Allah ciptakan sesuatu di muka bumi ini sia-sia, selain daripada Allah ini menciptakan sesuatu itu adalah untuk menyampaikan mesej-mesej Allah. Dan mesej Allah yang paling penting, yang pertama dan yang teratas sekali, ialah untuk hamba Allah kita ini, yang kita bergelar sebagai hamba Allah. Maka kita kenal bahawa bila mana wujudnya COVID itu adalah sebenarnya untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta COVID, dan melihat sifat-sifat Allah yang mampu mencipta COVID dan memberi daya kepada COVID itu bertindak, insya-Allah. Apabila kita memahami tentang peringatan-peringatan Allah melalui COVID ini, sudah pasti dapat kita jelas, kita faham mengapa Allah menciptakan peringatan ini. Tidak lain, tidak bukan, adalah itu kiriman daripada Allah Ya Wadud, yang maha mencintai hamba-hamba yang dicintai. Kerana bila mana Allah turunkan peringatan, barulah hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merintih dan merayu kepadanya. Itulah di antara tanda-tanda Allah Ya Rahman, Ya Rahim, berkasih sayang dengan hamba-hambanya, kerana terlalu rindunya Allah Ya Wadud yang maha mencintai setiap hamba-hambanya. Bila mana Allah mencintai hamba-hambanya, bila mana hambanya terlepas pandang, terleka, terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka Allah Ya Jabbar yang maha memaksa, bertindak memaksa hamba-hambanya untuk kembali sujud kepada Allah, bergantung harap kepada Allah Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad, untuk memperteguhkan kembali iman, memperteguhkan kembali ngasaf bersama dengan Allah, memperteguhkan kembali silaturahim dengan Allah, memperteguhkan kembali hubungan dengan Allah, agar hablu minallah kita ini semakin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Jadi apabila kita telah memahami tentang hakikat COVID, kita memahami tentang peringatan daripada peristiwa COVID, kita memahami tentang bagaimana kasih sayang Allah melalui COVID, barulah kita sedar bagaimana untuk mengatasinya, insya-Allah. Saya menggunakan perkataan COVID ini adalah kerana ia sedang sinonim dengan seluruh dunia. Maka COVID ini perlu kita katakan la, iaitu tidak. COVID tidak mempunyai daya kecuali Allah ya Rahman ya Rahim memberi kasih sayang. COVID tidak mampu memudaratkan kecuali Allah ya Dar memberi mudaratkan. Namun begitu, di dalam mengatasi sesuatu masalah, kita tidak semestinya meletakkan peristiwa ini kepada COVID. Kita boleh tukarkan perkataan COVID itu kepada situasi-situasi semasa kita. Contohnya, hari ini kita didatangkan dengan penyakit kanser. Maka kita kena sedar hakikat yang sama, iaitu seperti mana kita terangkan tentang COVID, bahawa COVID ini diciptakan oleh Allah. Begitu juga kanser diciptakan oleh Allah juga. Jadi kanser tidak pernah mempunyai daya memudaratkan kita kecuali Allah ya Dar memberi mudarat kepada kita. Jadi kalau kita ambil sesuatu pelajaran, memahami tentang hakikat mengapa saya menyampaikan tentang COVID ini, untuk mengatakan la kepada COVID, maka kita juga mengatakan la tidak kepada sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga apabila kita mengatakan asam pedas yang menjadikan kita sakit perut, maka kita kena nafikan la, bukan, tidak, bukan asam pedas yang menyakitkan perut kita, tetapi Allah ya Dar memberi mudarat kepada kita. Kecuali kita ambil lagi perumpamaan lain selain daripada COVID. Contohnya guru yang memberi pandai kepada kita. La, bukan guru yang memberi pandai kepada kita, tetapi Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid yang memberi kebijaksanaan, kepandaian dan kecerdasan akal kepada kita. Jadi hari ini bila mana kita kata pula kita bekerja dan mempunyai rezeki, la, tidak, bukan bekerja yang dengan datangnya kita rezeki, tetapi Allah ya Razak lah yang maha memberi rezeki itu. Bila mana kita mendapat sesuatu nikmat kekayaan, maka la, bukan kerana nikmat kekayaan itu daripada harta kekayaan yang kita miliki, tetapi Allah ya Ghani ya Mughni, pemilik kekayaan itu yang memberi segala nikmat kekayaan kepada kita. Maka itu hari ini kita nak faham dahulu hakikat COVID supaya perkataan COVID itu boleh diubah kepada perkataan-perkataan yang lain apabila kita mengalami sesuatu situasi itu, insya-Allah. Jadi hari ini sama juga apabila kita berada dalam lockdown ataupun PKP, kepada sahabat-sahabat yang dari Indonesia, Alhamdulillah mereka tidak ada berlaku PKP, tidak ada lockdown, tetapi tidak seluruh tempat yang mengalami situasi seperti kita. Jadi di sini mereka ini semua juga mengalami situasi yang sama, iaitu berhadapan dengan COVID-19 yang diciptakan oleh Allah ya Khaliq. Maka apa yang perlu mereka lakukan? Bahawa memahami bahawa COVID itu adalah ciptaan Allah ya Khaliq, mengikut kehendak Allah ya Qadir ya Mutakdir. Jadi hari ini kita faham hakikat kehidupan kita. COVID itu diubah kepada perkataan-perkataan yang lain. Contohnya apa lagi? Kita yang mendidik anak-anak. La, tidak. Bukan kita yang mendidik anak-anak, tetapi Allah ya Hadi yang maha mendidik, Allah ya Hadi yang maha membimbing, yang membimbing anak-anak kita. Jadi siapakah kita? Kita ini hanyalah alat-alat Allah yang menjadikan asbab terturunnya Allah ya Hadi itu tadi, meletakkan sifat bimbingan dalam diri kita untuk kita membimbing anak-anak. Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Kerana Allah ya Kabir, ya Mutakabbir, memberi daya kepada kita untuk kita membesarkan anak-anak dengan kita memberi rezeki nikmat makan kepada anak-anak kita yang hakikatnya diberi makan oleh Allah ya Razak itu sendiri. Sebab itulah kalau hari ini kita mengatakan seorang ibu membesarkan anak-anak, ramai hari ini kita lihat peristiwa-peristiwa aneh ataupun ketakjuban dunia yang kita dapat lihat daripada channel-channel YouTube, bahawa ada juga anak-anak yang ditinggalkan di tepi hutan, dibesarkan oleh haiwan. Jadi apakah hari ini manusia sahaja yang mampu membesarkan anak? Tidak.
Kerana hakikatnya bukan manusia, bukan binatang yang membesarkan, tetapi Allah yang kabir, yang mutakabir yang membesarkan. Bukan kita yang memberi makan dan memberi rezeki kepada anak-anak kita, tetapi Allah yang razaklah yang memberi rezeki kepada mereka. Alhamdulillah. Maka itu fabi ai ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Allah ya Fattah ya Basir memberi kita peluang dengan membuka kelopak mata kita agar kelopak mata kita ini dapat kita merenung dan melihat secara dalamnya bahawa COVID itu adalah ciptaan Allah. Kita dapat melihat penyakit-penyakit yang kita alami itu adalah ciptaan Allah. Rezeki-rezeki yang kita nikmati itu adalah pemberian daripada Allah. Maka itu hari ini perlulah kita perbanyakkan dengan perkataan Allah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Allah, bukakanlah ya Allah hijab mata hati kami. Hijab mata. Hijab mata yang mana pandangan mata kita ini ya basir, bersifat basir. Basir, mata, basirun, memandang. Kita belajar balik bahasa Arab, kita belajar balik sifat 20 kan. Jadi insya-Allah. Maka itu hari ini bila kita menggunakan pandangan mata dengan roh mata kita, maka kita dapat melihat bahawa alam dunia ini dicipta oleh Allah ya Khaliq. Pohon-pohon di luar rumah kita itu dihidupkan oleh Allah ya Muhyi. Kelebihan dan kebaikan-kebaikan ahli keluarga kita itu diberi daya oleh Allah ya Bar yang maha baik. Bila mana Allah ya Bar tidak memberi daya kebaikan kepada diri kita, yakinlah kita tidak pernah mempunyai daya walau sezarah pun untuk melakukan kebaikan. Sebab itu hari ini apabila Allah yang khafid, Allah yang menurunkan, Allah yang menyempitkan, Allah menutupkan pintu-pintu rumah Allah, iaitu pintu-pintu masjid, adalah kerana hari ini Allah ya Jabbar memaksa kita untuk kembalikan diri kita, perbetulkan diri kita dalam rumah tangga kita. Kerana selama hari ini kita terlalu terlepas pandang bahawa rumah kita juga merupakan rumah Allah. Dan di dalam rumah itulah lebih pentingnya lagi untuk kita didik ahli keluarga kita agar ahli keluarga kita dapat memahami bahawa rumah Allah ini yang akan dituntut di akhirat kelak. Kerana di dalam rumah kita itu semuanya dituntut oleh Allah, sama ada pasangan kita, anak zuriat keturunan kita maupun harta benda yang berada di dalam rumah kita itu akan dipersoalkan oleh Allah ya Hasib yang maha menghisap, dan akhirnya akan dihukum oleh Allah ya Hakam dengan hukuman Allah. Jangan sampai segala apa yang kita miliki dalam rumah ini tidak menjadikan rumah kita sebagai rumah Allah, dan akhirnya harta yang berada di dalam rumah kita merupakan harta-harta subhah yang akhirnya Allah ya Muntaqim akan membinasakan kita. Itulah yang Allah ya Zahir menzahirkan kepada kita melalui peristiwa COVID ini, di mana Allah ya Fattah ya Muzil, Allah membuka keaiban-keaiban orang-orang yang angkuh, yang tidak beriman kepada Allah. Maka Allah memberi jangkitan kepada mereka melalui sejenis wabak yang begitu kecil. Dan apa gitu juga Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud memberikan kiriman hadiah cinta Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah, sehingga Allah mengangkat darjat mereka sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hebat ni kasih sayang Allah. Jadi apabila kita memahami tentang perkara ini, barulah kita dapat memahami bagaimana untuk kita ini melakukan proses tindakan-tindakan sepanjang berada di dalam PKP ini. Contoh hari ini, apakah tindakan yang kita perlu buat? Apakah situasi-situasi yang ahli keluarga kita hadapi saat ini? Sudah pasti, perkara yang paling pertama sekali ialah bosan. Jadi bosan juga merupakan makhluk Allah seperti COVID yang dicipta oleh Allah ya Khaliq. Mengapa terciptanya bosan itu? Kerana Allah ya Jabbar sedang memaksa kita untuk mencari dan melakukan sesuatu perkara yang lebih baik. Kalau tidak ada sifat bosan yang diberi oleh Allah kepada kita, maka itu hari ini kita terlupa.
Sebab mana? Apabila Allah ciptakan bosan pada diri kita, anak-anak kita dah mula bosan duduk dalam rumah. Maka hari ini Allah nak mengajar kita supaya kita sebagai hamba Allah bermunajat, memanggil, berbicaralah dengan Allah. Ya Musawwir, ya Allah, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir. Ya Allah, ya Musawwir, engkaulah ya Allah yang maha memberi daya cipta, kreativiti. Maka berilah daya kreativiti dalam diriku untuk aku menangani masalah kehidupan anak-anakku yang sedang mula bosan ini. Jadi hari ini pendidikan Allah ini di sebalik COVID-19 ini sangat istimewa bagi mereka yang dibuka oleh Allah, ya Fattah ya Basir, membuka hijab pandangan matanya. Maka itulah yang seringkali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, iaitu bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengetahui. Maka apa yang mereka fikir, apa yang mereka ketahui, bila mana mereka berfikir dan mereka mengetahui, tidak pernah ada sesuatu pun yang mempunyai daya bagi diri makhluk Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hari ini bagaimana hari ini nak menukar daripada bala ini kepada nikmat? Pertama sekali kita kena faham apakah definisi bala itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan bala? Bala ini adalah sesuatu yang diberikan secara kejam, secara zalim kepada seseorang. Apakah dengan peristiwa COVID-19 ini merupakan satu kezaliman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Tidak. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak pernah mempunyai ada sifat kezaliman selain daripada sifat kasih sayang Allah, ya Rahman ya Rahim. Maka perbanyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah upaya untuk kita melakukan peristiwa kemudaratan yang dikirimkan melalui Allah ya Dar dengan peristiwa-peristiwa COVID ini untuk kita tukarkan ia menjadi nikmat? Yang pertama sekali, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Bagaimana nak bersangka baik? Tips yang pertama, perlulah melakukan proses penyucian jiwa seberapa kerap yang boleh. Mengapa kena melakukan proses penyucian jiwa? Kenapa tidak melakukan proses yang lain? Kenapa tidak melakukan amalan-amalan yang lain? Yakinlah apabila kita menunaikan amalan ibadah salat, apabila kita menunaikan ibadah bertadarus Al-Quran, tetapi bila hati kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting melakukan penyucian jiwa. Bagaimana nak melakukan penyucian jiwa ini? InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang pernah masuk di dalam kuliah-kuliah Asma'ul Husna, bolehlah mulakan dengan proses penyucian jiwa yang ada flyers pada sahabat-sahabat, ada buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang melalui 7 langkah sahaja, yang mana mengambil masa sekitar 10 minit sahaja. Bila di istiqamah, insya-Allah sahabat akan dapat melihat bagaimana bala Allah itu menjadi nikmat. Mengapa saya begitu yakin? Kerana alhamdulillah saya beramal dengan apa yang saya pelajari, dan bila mana saya melakukan proses penyucian jiwa ini, benar dah kata Allah, apabila hati kita ikhlas, hati kita ini redha kepada Allah SWT, kita terus bersangka baik dengan Allah, Allah akan kembalikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, yang mana terus bersangka baik dengan Allah 40 tahun. 40 hari berada di dalam perut ikan. Apa yang Nabi Nuh itu sampai, apa Nabi Nuh lakukan? Terus saja berdoa kepada Allah. Allah sering menyebut-nyebut kepada kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28, Allah memberitakan, ingatlah Allah. Terlalu banyak peristiwa yang Allah kata ingatlah Allah. Sebab itu hari ini kembalikan diri kita, ingatkan Allah. Dan ingatkan Allah yang pertama ialah
sentiasa melakukan proses penyucian jiwa, kerana bila jiwa kita ini tidak dicuci, tidak dibersihkan, ada karat-karat walaupun sekelumit, maka ia menjadikan asbab gelisahnya kehidupan kita. Jadi hari ini pertama sekali kena minta dengan Allah, cucikan hati kita. Cuci bagaimana? Cuci dengan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebab itu hari ini, waktu PKP ini yang saya sampaikan awal-awal merupakan hari ini adalah kurantin ataupun uzlah bersama Allah. Waktu yang paling tepat, kerana sebentar sahaja lagi kita bertemu dengan Ramadan. Begitu baiknya Allah yabar kurantin kita selama sebulan untuk berhadapan dengan Ramadan kali ini. Sudah pasti Ramadan kali ini meninggalkan satu kenangan sejarah yang sangat luar biasa, kerana Ramadan kali ini kita telah dipersediakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah ya barik ya kudus dengan begitu sempurna untuk sebulan kita melalui satu fasa penyucian hati, akal dan nafsu dan nafsi. Kalau selama hari ini nafsu dan nafsi kita seringkali ingin bershopping ke sana kemari, hari ini semua orang malas nak pergi ke pasar raya, kerana bila pergi ke pasar raya kita perlu jarakkan antara satu dengan lain supaya tidak berlaku jangkitan COVID-19 ini. Jadi di situ bagaimana kasih sayang Allah. Kalau dulu orang suka berhimpit-himpit, berlanggar, berselisih antara bukan mahramnya, lelaki dan perempuan, terlanggar antara kulit antara lelaki dan perempuan. Tetapi hari ini Allah ini menyucikan, di mana kita pergi ke pasar-pasar, semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hafiz ya Muhaimin, bila mana kita ini tidak tersentuh pasangan orang lain, bukankah itu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Selalu kita terlepas pandang. Kita lihat, ya Allah malasnya nak beratur. Itulah cara Allah ya Qabid. Apa yang Allah ya Qabid? Allah ya Qabid ini, Allah sedang mendisiplinkan diri kita supaya kita ini menjaga tutur yang telah ditetapkan oleh Allah, akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah, disiplin yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila kita berkenalan dengan Allah ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sangat nikmat, tidak pernah rasa tenang, tidak pernah rasa susah hati, tidak pernah rasa risau. Sebaliknya segala perkara yang kita lalui ini pasti Allah memberi nikmat kepada kita, ketenangan kepada kita. Yakinlah bahawa PKP ini merupakan antara proses pelajaran, latihan kepada kita yang diberi secara paksa oleh Allah ya Jabar untuk kita kembali mengingati Allah. Jadi tips yang pertama, solusi yang pertama, bagaimana daripada bala ini mampu bertukar kepada nikmat? Cuci hati kita. Kerana bila semua hati-hati dicuci, bayangkan sudah pasti Allah turunkan rahmat. Apabila hati kita hari ini tidak lagi berdakwa dengan Allah, hati kita tidak protes dengan Allah, kita tidak mengumpat mengata orang lain, kita tidak menuding jari orang lain, bayangkan kalau di dalam muka buku kita, Facebook kita, Twitter kita, ataupun di Instagram kita, di mana lagi, di WhatsApp kita, semuanya menceritakan kebaikan-kebaikan, kemudian mendoakan orang-orang yang kita tidak kenali, sudah pasti Allah ini ya Basir memandang kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Sebab itu nama Allah ini yang pertama Allah letakkan, Allah gelarkan, Allah beri namanya sendiri dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka hari ini Allah nak bawa kita menjaga hablum minan nas, iaitu menjaga hablum minan nas kita di dalam rumah tangga kita, kemudian menjaga hablum minan nas di luar rumah tangga kita dengan seringkali bersangka baik dengan orang lain, berkata yang baik-baik dengan orang lain, membawa orang-orang lain kepada kebaikan-kebaikan dan memberi peringatan tentang kebaikan kepada orang sekeliling kita. Maka itu ia perlukan dengan proses penyucian jiwa. Bila hati dan jiwa kita kotor, hati dan jiwa kita ini tidak mahu dicuci, tidak bersih, tidak ikhlas, maka tidak mungkin kita akan melakukan kebaikan, tidak mungkin kita akan berkasih sayang sesama kita, selain daripada kita akan jadi stres dan depression sepanjang masa. Jadi hati ini perlu tenang.
untuk mendapat ketenangan hati, untuk menukarkan bala ini kepada nikmat Allah. Yang pertama sekali, lakukan proses penguncian jiwa. Walau apapun situasi yang sahabat lalui, sama ada situasi COVID-19, sama ada situasi penyakit-penyakit yang lain, demam, gastrik, kanser, jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, lakukan dahulu proses penyucian jiwa, iaitu Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Tawab, Ya Kudus, Ya Jalil. Diulang-ulang sebanyak 40 kali sebaiknya, atas kadar sederhana 40 kali itu. Namun sekiranya kita ingin datangkan satu kemantapan hati kita, buatlah seberapa banyak yang boleh, sama ada 100 kali, 1000 kali terpulang. Namun kalau tidak pernah mempunyai masa, jangan pernah tinggalkan 3 kali diulang. Kenapa? Kerana yang dikatakan zikrullah itu sesuatu yang diulang-ulang sebanyak 3 kali. Apabila kita menyebut sekali sahaja, ia tidak dikatakan zikir, tetapi ia hanyalah sebutan-sebutan biasa sahaja. Maka ulanglah Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Tawab, Ya Kudus, Ya Jalil. Diulang sekurang-kurangnya 3 kali dan boleh dibuat pada bila-bila masa. Bila lidah kita menyebutkan kalimah Allah Ya Afu, Ya Allah maafkan kami. Ya Ghafar, yang maha mengampunkan, Ya Allah ampunkan kami. Ya Allah, Ya Tawab, iaitu Ya Allah yang maha menerima taubat. Ya Allah terimalah taubat-taubat kami. Ya Allah, Ya Kudus, yang maha suci, Ya Allah sucikan hati-hati kami. Ya Jalil, Ya Allah jernihkan, maka jernihkanlah hati-hati kami. Maka minta dengan Allah maaf dan ampunkan apa? Ampunkan dosa-dosa kita. Dosa kita yang mana? Dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang saat ini, dosa yang kita sedar, dosa yang tidak sedar, dosa yang kita ketahui maupun kita tidak ketahui. Kerana Allah Ya Alim, yang maha mengetahui. Allah ini sangat mengetahui setiap dosa. Walaupun sezarah dosa yang kita lakukan, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Kerana kata Allah, sesungguhnya walaupun sehelai daun yang gugur di muka bumi, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan proses penyucian jiwa ini. Buatlah sehari beberapa kali, kerana iman kita sebentar saja kukuh, sebentar lagi rapuh. Sebentar kita memuji Allah, sebentar lagi kita telah lupa kepada Allah. Maka lakukanlah seberapa kerap yang boleh, dan waktu bila yang perlu kita lakukan, pada bila-bila masa, kerana Allah ada pada bila-bila masa. Pada waktu bila, di mana yang perlu kita lakukan, lakukan sahaja di mana-mana, kerana Allah ada di mana-mana. Kemudian apabila kita telah minta dengan ampun dengan Allah, Ya Allah Ya Tawab, maha menerima taubat, Ya Allah terimalah taubat-taubat kami. Jadi taubat ini ialah kita ini beriltizam dengan Allah, supaya kita tidak mahu melakukan segala perkara-perkara yang dulu, ataupun kita beriltizam dengan Allah, kita ingin berubah daripada yang dulu kepada yang lebih baik. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kemudian kita minta dengan Allah Ya Kudus Ya Jalil, suci dan jernihkan kita. Suci dan jernihkan apa? Daripada penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati kita? Itulah dia ujub, riak, takabur, sombong. Sombong apabila PKP, Allah kata melalui tentera-tentera Allah, ataupun Allah melalui kerajaan kita sebagai alat Allah, Ya Hafiz Ya Muhaimin, untuk melindungi kita. Arahan dikeluarkan. Arahan dikeluarkan oleh pemerintah kita supaya kita berada stay at home, duduk di dalam rumah masing-masing. Maka kita kena sami'na wa ata'na, kita kena dengar perintahnya. Kenapa kena dengar perintah bagi pemerintah kita? Kerana ada di dalam hadis dan Al-Quran untuk kita mengikut segala arahan pemerintah kita. InsyaAllah. Jadi di sini penting bagi kita. Selain daripada kita penyakit hati yang saya sebutkan tadi, hari ini kita dah nak masuk dalam Ramadan. Jadi hari ini antara lagi yang Allah nak bagi nikmat di sebalik bala COVID ni, iaitu Allah ini nak mengurangkan kita daripada berbelanja yang sia-sia.
Saya yakin setiap Ramadan yang pertama, bazar Ramadan itu terlalu ramai dikunjungi oleh semua hamba-hamba Allah yang mencari bahan-bahan ataupun sesuatu masakan untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Dalam perbelanjaan yang dibeli di bazar Ramadan, hampir perbancian saya hampir 70% di kalangan kita akan membuang makanan yang dibeli kerana terlebih banyak kita membelinya. Maka daripada bala yang kita rasa bala COVID-19 ini bala, ia sebenarnya nikmat daripada Allah, kerana Allah nak melatih kita supaya kita ini tidak lagi berbelanja berlebih-lebihan dan kita berbuka dengan sekadarnya seperti mana saranan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalikan diri kita untuk mengikut jejak sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi di sini juga Allah nak melatih kita supaya kita duduk dalam kadar sederhana, supaya kita menjaga segala tata bahasa kita di dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Seterusnya di dalam proses penyucian jiwa, kita ada fasa yang kedua, bermohon dengan Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, iaitu kita mohon dengan Allah, ya Allah, ya Nur, yang maha memberi cahaya, ya Hadi, yang maha membimbing ataupun yang maha mendidik, ya Haq, yang maha memberi, yang benar, yang maha benar. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, berilah kami sinaran cahaya dengan bimbingan kebenaran Allah. Bila mana Allah ya Nur tidak memberi cahaya kepada hati kita, maka hati kita akan berada dalam kegelapan sehingga kita tidak nampak peristiwa COVID ini adalah didatangkan daripada Allah, diciptakan daripada Allah, ya Khaliq, ya Qadir, ya Muqtadir. Bila Allah ya Hadi tidak bimbing kita, maka kita tidak dapat melihat yang mana benar, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil. Bila mana Allah ya Haq tidak menunjukkan kebenaran-kebenaran Allah, maka sudah pasti kita tidak dapat menilai yang mana benar, yang mana batil. WHO cakap begini, tetapi yang begini cakap begini, maka kita tidak dapat mengetahui yang mana benar sekiranya kita tidak diberi kebenaran oleh Allah ya Haq. Maka itu perlu kita memohon dengan Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Seterusnya bolehlah kita bermohon dengan Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iaitu ya Allah yang maha membuka. Bukakanlah ya Allah hijab mata hati kami. Bila Allah membuka hijab, maksudnya bukanlah hijab yang kita tidak nampak. Hijab ini ialah dapat melihat sesuatu dengan hati nurani kita, dengan kalbu kita yang dalam. Dapat melihat, rupa-rupanya bukan COVID yang memberi mudarat, tetapi Allah yang dar memberi mudarat. Rupa-rupanya bukan COVID yang mematikan, tetapi Allah yang mumit, yang matikan. Rupa-rupanya apa lagi? Rupa-rupanya bukan asam pedas yang menjadikan kita sakit perut, tetapi Allah yang dar menjadikan kita sakit perut. Rupa-rupanya yang menjadikan masakan ibu kita sedap, bukan ibu kita yang masak sedap, tetapi Allah ya Bar, ya Karim, memberi kita rasa menikmati kebaikan dan memuliakan kita. Maka kita dapat merasakan. Kemudian Allah ya Muqsid, yang maha menyeimbangkan. Allah seimbangkan ibu kita, meletakkan bahan-bahan perasa secukup dan seimbang, barulah masakan itu menjadi nikmat dan sedap. Maka itu hari ini kita mohon dengan Allah ya Fattah supaya Allah ini dapat mendengar suara, dapat melihat. InsyaAllah. Sebentar sahabat, minta maaf. Ada sahabat yang maklumkan tak ada suara. Yang lain tolong respon. Tak ada suara ke? Ataupun sahabat ni sini saja yang tak ada suara tempatnya, tolong respon yang lain, insya-Allah. Jadi kembali kita kepada Allah, kita dapat melihat. Kalau Allah tak buka mata hati kita, kita tak dapat dengar apa-apa. Begitu juga hari ini ada sahabat saya hari ini yang PM saya, kerana beliau hari ini didatangkan ujian oleh Allah ya Khaliq. Maka Allah ini ya Khafid, menyempitkan kesihatannya. Allah ini menarik daya
Allah menarik daya kesihatannya, maka hari ini kesihatannya diuji oleh Allah. Maka dia tidak diberi kesihatan dengan didatangkan oleh Allah dengan sedikit mudarat oleh Allah, ya dar. Allah memberi sedikit mudarat kepadanya. Bagaimana Allah memberi mudarat kepada sahabat ini? Allah datangkan dia sedikit penyakit kanser. Jadi bagaimana hari ini kena faham bahawa kembalikan diri kita, sesungguhnya kanser itu adalah makhluk Allah, sama seperti COVID yang dicipta oleh Allah, ya Khaliq. Allah ya Khaliq mencipta kanser, Allah ya Dar memberi sedikit mudarat, Allah sesungguhnya ya Rahman ya Rahim nak memberi kasih sayang. Jadi bagaimana nak mengatasi sakit kanser ini? Maka kembalikan diri kita, kembali bertaut dengan Allah, menjadikan hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah sempurna. Maka bila hubungan kita dengan Allah sempurna, insya-Allah maka kita teruskan dengan proses-proses penyucian jiwa. Sebab itu, bagaimana penyakit-penyakit ini dapat dihindari apabila hati kita ini sentiasa dicuci dan penyucian dengan penyucian yang sempurna. Maka itu kita perlu melakukan proses bermohon dengan Allah. Tidak ada sesuatu amalan ibadah kita diterima oleh Allah apabila hati kita dalam keadaan kita ini sombong, bongkak angkuh. Maka setiap ibadah-ibadah yang dilakukan perlulah melalui proses penyucian jiwa, supaya dengan penyucian jiwa ini Allah mengampuni dosa kita dan Allah menerima segala ibadah-ibadah kita. Seterusnya, insya-Allah Allah ini akan memberi kita cahaya lagi. Allah akan terus lagi memberi kita bimbingan apabila kita bermohon dengan Allah ya Latif, yang maha melembutkan. Bermohonlah dengan Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Kenapa kita nak minta dengan Allah supaya Allah lembutkan hati-hati kami? Kerana bila hati kita ini keras, maka kita tidak mahu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab itu ramai di kalangan kita, anak-anak kita ini menghabiskan waktu PKP ini dengan handphone, dengan bermain game sepanjang masa. Kenapa? Hati mereka keras sangat. Keras hati mereka. Kenapa? Mereka tidak mampu melawannya. Tidak mampu kerana seperti saya kata tadi, la ilaha illallah, hanya Allah yang mampu melembutkan hati anak-anak kita. Maka kita ini kena banyak menyebut dengan nama Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah ya Allah hati-hati anak-anak kami daripada mereka ini terlalu keras hati mereka untuk sujud kepadamu. Hanya Allah yang mampu melembutkan hati anak kita. Kita tidak mampu melembutkan hati anak kita. Begitu juga apabila kita memberi ilmu, kita membimbing sahabat-sahabat kita. Bukan kita yang memberi hidayah kepada sahabat kita, tetapi Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq, yang mampu memberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita. Kerana la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Jadi alhamdulillah, sesungguhnya yang mampu semuanya hanya Allah. Iaitu Allah berkuasa, makhluk langsung tidak punya kuasa. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, berbanyakkan mohon. Jadi bagaimana saya mengajarkan tips-tips penyucian jiwa ini, tetapi sahabat boleh mengolahkan penyucian jiwa ini. Contohnya kepada nama Allah ya Latif. Kepada nama Allah ya Latif ini bukan sekadar kita untuk menyebut kepada anak-anak kita ini yang hatinya keras untuk bangun menunaikan ibadah salat, tetapi kita juga boleh menyebutkan nama-nama Allah ya Latif ini kepada sesuatu benda yang keras. Contohnya kita nak memotong sesuatu benda, contohlah sesuatu buah apple ke yang kita rasa keras, sesuatu yang keras lah, sesuatu yang keras, kemudian kita nak potong tak boleh. Maka kita bermohonlah dengan Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, lembutkanlah ya Allah apa yang kita nak potong tu tadi. Contoh apple tu keras, ya Latif, lembutkanlah apple ini. InsyaAllah bila Allah memberi kelembutan, maka kita mampu untuk melembutkannya dan kita dapat menjadikan ia lebih enak. Begitu juga tips ini boleh digunakan nama Allah ya Latif di saat kita memasak daging yang selalu sukar nak empuk. Masak daging susah nak empuk kan, ayam susah nak empuk, sambil-sambil kita kacau lauk tu, kita baca nama Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah ya Allah daging ini, empukkanlah ya Allah daging ini. Kerana bukan api ataupun masakan ataupun lauk yang kita masak itu mendidih, yang panas itu mampu mengempukkan atau melembutkan daging, tetapi Allah ya Latif lah yang hakikatnya melembutkan daging itu.
InsyaAllah. Jadi saya bagi tips penyucian jiwa ni, sahabat-sahabat ambil. Sebab ia bukan sekadar untuk diguna pakai dalam proses penyucian jiwa. Kemudian kalau kita olahkan dalam situasi yang lain, kita boleh manfaatkannya. InsyaAllah. Seterusnya kita minta dengan Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, yang Maha memelihara. Yang memelihara, yang Maha melindungi. Kita mohon dengan Allah. Nak mohon perlindungan apa? Dalam situasi sekarang ni kita mintalah dengan Allah. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Peliharalah hati-hati kami daripada bisikan nafsu. Bisikan nafsu apa? Nafsu malas, nafsu stres, nafsu depression, nafsu nak tidur, nafsu, berbagai nafsu lah. Apa nafsu kita? Minta dengan Allah pelindungi kita daripada bisikan nafsu kita ini. Kemudian minta dengan Allah pelihara dan lindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Tapi hari ini ramai di kalangan ini kita bukan lagi nak mendengar bisikan syaitan. Dia sendiri yang dah telah mencipta syaitan dalam dirinya kerana terlalu lama tidak melakukan proses penyucian jiwa. Dan seterusnya bermohonlah dengan Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, agar Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin ini mampu pelihara kita, lindungi kita daripada bisikan-bisikan fitnah manusia, fitnah dunia, fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal. Jadi kita kena minta dengan Allah. Jadi kita juga boleh sambung lagi. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, pelihara dan lindungi kami daripada jangkitan ataupun dijangkiti oleh COVID-19 ini. Jadi hari ini apakah kita duduk dalam rumah, kita yakin kita tidak akan terkena dengan wabak COVID-19? Tidak. Yang mampu mencegahnya hanya Allah, yang Mani', yang Maha mencegah. Yang mampu memelihara dan melindunginya hanya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Sebab itu kadang-kadang kita tak sentuh pun siapa-siapa, tapi macam mana pula boleh kena? Itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hari ini kita kena minta dengan Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Sebab apa? Kita minta, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, pelihara dan lindungi, Ya Allah, frontliner kita, tentera kita, polis kita, kemudian siapa lagi, semua yang bekerja, ahli keluarga kita yang bekerja di luar, ahli keluarga kita yang keluar sebentar membeli makanan untuk kita. Minta dengan Allah, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, pelihara mereka, Ya Allah, pelihara mereka daripada segala daripada dijangkiti daripada segala virus-virus. Tak kiralah bukan saja COVID-19 tetapi apa juga virus. Virus yang pertama ialah apa? Virus yang membawa diri kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah. Seterusnya kita minta dengan Allah, Ya Barik. Ya Barik, yang Maha mengatur. Ya Allah, Ya Barik, Ya Barik, Ya Barik. Ya Allah, aturkan kehidupan kita yang berbaki ini untuk cinta kepada apa yang Allah cinta. Ya Allah, Ya Barik, aturkan kehidupan kita yang berbaki ini untuk rindu apa yang Allah rindu. Ya Allah, Ya Barik, aturkan kehidupan kita yang berbaki ini untuk kasih dan sayang kepada apa yang Allah kasih dan sayang. Jadi hari ini kita minta dengan Allah, Ya Barik, supaya kita minta apa saja yang Allah cinta, kita cinta. Apa saja yang Allah rindu, kita rindu. Apa saja yang Allah kasih dan sayang, itulah yang kita nak kasih dan kita sayang. Maka itu kita bermohon akhirnya, Ya Allah, Ya Barik, aturkan kehidupan kita yang berbaki ini untuk menjadi abdi dan khalifah yang sejati. Kerana kita tidak mampu mengatur kehidupan kita. Apabila kita ini minta Allah aturkan hidup kita menjadi orang yang cinta kepada apa yang Allah cinta, sudah pasti kita akan menjadi seorang yang soleh dan salihah, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Sentiasa sahaja kita bersifat sami', ya sami'. Sifat sami' iaitu patuh mendengar segala arahan dan perintah Allah. Jadi kita minta dengan Allah, Ya Barik. Seterusnya, untuk memahami setiap ilmu, setiap curahan-curahan yang kita belajar ini, bagaimana nak faham, bagaimana nak mengetahuinya, kita mohon dengan Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Ya Alim, yang Maha berilmu. Ya Hakim, yang Maha bijaksana. Ya Rashid, yang Maha pintar. Ya Allah,
berilah kami ilmu sederas tsunami. Boleh saja minta sederas tsunami ataupun sepantas cahaya. Ya Allah, berilah aku ilmu sepantas cahaya. Dengan ilmu kepintaran dan kebijaksanaan untuk aku dapat melihat semua peristiwa-peristiwa di sebalik COVID ini. Jadi insya-Allah Allah ini akan mendatangkan ilham ataupun idea-idea. Oh, rupanya COVID seperti ini, COVID seperti ini. Rindu dan kasih. Kita ada 4, iaitu yang pertama, ya Allah, jadikan hidupku yang berbaki ini untuk cinta kepada apa yang Engkau cinta. Ya Allah, jadikan hidupku yang berbaki ini untuk rindu kepada apa yang Engkau rindu. Ya Allah, jadikan hidupku yang berbaki ini untuk kasih dan sayang kepada apa yang Engkau kasih dan sayangi. Jadi insya-Allah itu yang kita kena lakukan proses ini. Jadi apabila kita buat proses ini, barulah kita pergi kepada tips-tips yang lain. Contohnya, tips apa yang kita perlukan? Contoh tadi, sahabat saya tadi minta saya share tentang penyakit kanser. Penyakit kanser tadi, apabila pertama kita buat proses penyucian jiwa, perlulah kita melakukan sesudah proses penyucian jiwa. Selepas proses penyucian jiwa ini, perlulah kita melakukan penafian, nafi isbat. Ataupun kita melakukan, maksudnya bukan kanser yang memberi mudarat, tetapi Allah ya dar memberi mudarat. Bukan COVID yang memberi mudarat, tetapi engkau engkau ya dar yang memberi mudarat. Jadi kita kena nafikan dahulu. Bila kita nafikan, bahawa nanti Allah akan memberi penawar. Penawar yang mana? Penawar yang pertama, Allah memberi ketenangan hati dulu. Bila Allah beri ketenangan hati, Allah memberi kita idea di akal fikir kita, kemudian Allah ini akan menjadikan kita ini orang yang sentiasa bergantung kepada Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. Maka bila orang yang mengalami masalah kanser, pertama sekali kita boleh minta dengan Allah apa? Kanser ini apa? Siapa yang dijangkiti COVID? Ahli keluarga yang hari ini berada kena COVID. Ada sesiapa yang ada dalam ni, boleh terus share supaya ramai dapat mendengar. Siapa yang terjangkit dengan COVID ini, penyakit kanser, apa sahaja penyakit, boleh mohon dengan Allah. Apa nama Allah yang kena buat? Pertama tadi yang saya katakan 7 step. Yang pertama, permohonan jiwa, buat zikir permohonan jiwa. Seterusnya kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Mumit, ya Batin, ya Mumit, ya Batin, ya Mumit, ya Batin, ya Mumit yang maha mematikan, ya Batin yang maha menghilangkan. Bila kita ulang-ulang ya Mumit, ya Batin tu, kita minta dengan Allah. Dalam hati kita berbicara, ya Mumit, ya Batin. Lidah kita lafaz, hati kita berbicara dengan Allah. Ya Allah, matikan semua sel-sel kanser. Ya Allah, matikan semua virus, bakteria dan hilangkan semua penyakit yang berada dalam tubuhku. Mengapa mudah? Sebab kita memanggil Allah. Apabila kita memanggil ya Mumit, iaitu wahai Tuhan yang maha mematikan. Kalau kita menyebut Al-Mumit, itu hanyalah menyebut nama Allah tanpa memanggilnya. Tapi kalau kita menyebut ya itu bermaksud wahai Tuhanku. Ya itu bermaksud wahai Tuhanku. Bila kita sebut ya Mumit, wahai Tuhanku yang maha mematikan, matikanlah sel kanser dalam tubuh badanku. Matikan virus corona di dalam tubuh badanku. Matikan sel kanser, virus corona yang berada di seluruh dunia ini. Ya Batin, hilangkan ya Allah virus corona ini. Ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badanku ini. Penyakit apa? Penyakit kencing manis, jantung dan sebagainya. Pertama sekali kita kena minta dengan Allah, ya Mumit, ya Batin, hilangkan dahulu. Kemudian barulah kita minta dengan Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Salam, ya Fattah, ya Salam. Iaitu ya Allah, ya Fattah, ya Salam, ya Fattah yang maha membuka, ya Salam yang maha menyembuhkan atau memberi kesejahteraan.
Kita minta dengan Allah, Ya Fattah Ya Salam. Ya Allah, Ya Fattah Ya Salam, bukakanlah Ya Allah pintu-pintu penyembuhan bagiku. Ya Allah, Ya Tuhanku. Kita minta dengan Allah. Allah buka pintu-pintu penyembuhan. InsyaAllah. Jadi sahabat-sahabat boleh terus komen apakah tips-tips yang sahabat inginkan. Apa lagi yang sahabat inginkan supaya saya boleh bagi tips pada petang hari ini, insyaAllah. Jadi di situ kita dapat melihat apa yang sahabat perlukan. Jadi pertama sekali sahabat kena buat apa? Proses penyucian jiwa. Buat penyucian jiwa. Sebab tanpa hati kita dicucikan oleh Allah SWT, hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan bersangka-sangka dengan Allah, selalu protes Allah, berdakwa-dakwi dengan sesama manusia, maka setiap ibadah kita ini akan terhijab oleh Allah SWT. Mungkin akan menjadi sia-sia di sisi Allah SWT. Setelah kita melakukan proses penyucian jiwa, kita lakukan nafi isbat bahawa bukan COVID memberi mudarat, bukan kanser memberi mudarat, bukan darah tinggi yang memberi mudarat, tetapi Allah Yadhar memberi mudarat. Kemudian barulah kita sambung kepada nama-nama Allah yang lain yang selayaknya dan sesuai bagi situasi-situasi yang kita alami. Sebab itu kita kena faham balik semula kepada hakikat yang pertama. Sebab itu kita sebut daripada awal, kenapa kena faham hakikat COVID. Bila faham hakikat COVID, saya ulang sekali lagi kepada sahabat-sahabat, sebab hakikat COVID ni kita akan tukar daripada perkataan COVID, tukar kepada kanser, tukar kepada jantung. Bukan COVID memberi mudarat, bukan kanser memberi mudarat, bukan darah tinggi memberi mudarat. Semua bukan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, kerana kita tidak pernah mempunyai daya kecuali semua itu la ilaha illallah, daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar, betulkan iman kita, betulkan tauhid kita. Insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berada dalam satu situasi PKP ini lagi, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana nak menangani masalah anak-anak yang mula stres. Macam mana nak mula stres? Maka mula stres yang pertama, minta dengan Allah. Ya Allah, Ya Batin, hilangkan anak-anak kami, Ya Allah, daripada stres. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Ya Allah, kau bukakanlah, Ya Allah, pintu-pintu cahaya bimbingan kebenaranmu agar anak-anakku dapat melihat bahawa peristiwa ini didatangkan olehmu, Ya Khaliq, Ya Qadir, Ya Mutakdir, untuk anak ini kembali kepadamu. Mohon dengan Allah, insya-Allah. Jadi untuk nak minta dengan Allah, jangan datang kepada Allah. Saranan saya kepada sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Ya Rahman Ya Rahim, saranan saya, jangan datang kepada Allah apabila semata-mata kerana kita punya agenda peribadi. Mungkin peringkat awal tidak ada apa-apa, tak ada masalah. Contohnya, kita bila didatangkan oleh Allah dengan kesakitan, baru kita nak cari Allah. Tak apa, di peringkat awal. Tetapi bagi sahabat yang mudah, yang telah beramal, bagi sahabat-sahabat yang telah mula beramal, saya harap kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, berzikir kepada Allah bukan kerana inginkan sesuatu, tetapi kerana cinta kepada Allah SWT. Kerana bila mana kita melakukan dan memanggil-manggil Allah kerana cintanya kita kepada Allah, Allah itu Ya Alim, sentiasa sahaja mengetahui apakah keperluan-keperluan kita. Kerana Allah Ya Basir, sentiasa memandang kepada kita. Allah tidak pernah tertidur walaupun sesaat daripada memerhatikan kita. Allah Ya Sami, sangat mendengar apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam jiwa dan hati kita. InsyaAllah Allah akan memberinya. Maka itu bagi sahabat-sahabat yang telah beramal, janganlah beramal kerana inginkan sesuatu, tetapi kerana lillahi ta'ala, kerana ingin cinta Allah. Tetapi sahabat-sahabat yang baru lagi, tidak mengapa, kerana ini adalah latihan asas, tidak bermasalah, insya-Allah. Jadi insya-Allah ada sahabat kita daripada Perak, insya-Allah rasa putus asa nak zikir apa. Rasa putus asa. Orang yang rasa putus asa ini ialah orang yang tidak, hatinya ini tidak bertaut dengan Allah. Jaga hubungan kita, hablumillah, jaga hubungan hati kita dengan Allah. Untuk menjaga hati kita, hubungan kita dengan Allah, banyakkan proses penyucian jiwa yang saya sebutkan tadi. Mula-mula kena buat proses penyucian jiwa. Sahabat kena beri masa untuk agama, kena beri masa untuk berzikir. Sebab belajar agama, belajar Asmaul Husna ini, dia bukan untuk mendengar, tetapi untuk beramal.
Bila sahabat beramal, maka Allah ya hadi akan mula membimbing, kemudian Allah ya zahir akan menzahirkan apa yang sahabat-sahabat amal, maka nanti Allah ya rafi' akan masukkan daya ketaatan dalam diri kita, kerana Allah sudah mula menaikkan, tingkatkan iman dalam diri kita. Barulah datang tauhid, iaitu yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila putus asa, amalkan dengan proses penyucian jiwa yang pertama. Pertama, jangan tinggal proses penyucian jiwa ini. Kemudian setelah sahabat buatkan proses penyucian jiwa ini, sahabat banyakkan buat solat taubat kepada Allah SWT. Solat taubat. Sebab bila putus asa, biasanya kita ini tidak tahu nak buat apa. Biasanya bila kita rasa putus asa adalah disebabkan kita berada dalam satu energi yang buruk ataupun negatif, sehingga akal fikir kita tidak mampu berfikir. Maka itu kita kena minta dengan Allah supaya Allah cucikan hati kita. Dalam 7 proses penyucian jiwa tadi, saya rasa cukup lengkap untuk peringkat asas kepada sahabat untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, kerana insya-Allah sahabat akan dapat dibimbing lagi akan datang supaya sahabat lebih jelas. Sebab kalau saya terus beri kepada sahabat tentang zikir-zikir yang tertentu tanpa melakukan proses penyucian jiwa ini, takut nanti sahabat-sahabat tidak memahami dengan baik. Jadi ada lebih baik pertama sekali lakukan proses penyucian jiwa. Dan bagi sahabat-sahabat, insya-Allah di sini macam mana nak nampak ada proses ni ada buku 99 The Secret Name The Secret of Name of Allah. Ada 99 nama Allah. Dalam ni ada 99 nama Allah, ada penterjemahan. Sesiapa sahaja yang sahabat-sahabat inginkan buku ini berharga RM10, boleh PM nanti untuk saya postkan. Dia RM10 harga buku, kalau tak silap saya RM6 harga wang post. InsyaAllah saya akan bekalkan. Jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik insyaAllah mulakan buat proses penyucian jiwa. Kepada yang putus asa, minta dengan Allah ya nur ya hadi haq. Orang yang putus asa ini biasanya mereka ini tidak mendapat bimbingan cahaya, kerana mereka tidak mampu melihat yang mana benar, yang mana salah, tidak tahu membezakan yang mana hak, yang mana batil. Apabila dia dapat melihat kebenaran dan tahu yang mana hak, yang mana batil, yang mana benar, yang mana salah, insya-Allah Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid akan memberi ilmu kepadanya untuk bertindak. Kerana saya juga pernah melalui satu proses putus asa. Saya pernah melalui, semua orang akan melalui proses putus asa, secuma sejauh mana menangani masalah putus asa ini. Tetapi apa yang saya beramal, saya cuma beramal dengan penyucian jiwa secara istiqamah. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan secara drastik jawapan yang terbaik, dan Allah membimbing akan kebenaran-kebenarannya insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat, ada lagi yang inginkan tips daripada saya, insya-Allah kita akan tamatkan dalam 5 minit lagi. Kita sudah 1 jam bersiaran, insya-Allah. Jadi daripada bala bertukar kepada nikmat, iaitu apabila kita dah faham tentang hakikat COVID, dan kita tukar perkataan COVID kepada perkataan-perkataan yang lain, kemudian kita melihat peringatan, iaitu mesej daripada Allah. Seterusnya kita dapat melihat tentang kasih sayang ataupun layanan Allah daripada di sebalik COVID, maka kita dapat tahu bagaimana solusinya, iaitu bila kita kena kembali kepada Allah, iaitu pertama sekali kena lakukan proses penyucian jiwa, supaya dengan proses penyucian jiwa nanti sahabat yakinlah bahawa bila mana sahabat melakukan proses penyucian jiwa, sahabat akan dapat rasakan perubahan hati dan akal fikir sahabat. Kerana orang yang istiqamah melakukan proses penyucian jiwa, hidupnya semakin hari semakin baik, jiwanya semakin hari semakin tenang, rezekinya semakin hari semakin bertambah, dan Allah memberi sangat-sangat pantas. Itu tergantung kepada amalan sahabat-sahabat dan bergantung kepada sejauh mana sahabat meyakini Allah, bukan meyakini saya. Jadi hari ini betulkan niat kita kerana Allah. Jadi insya-Allah. Ada lagi soalan-soalan pada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah? InsyaAllah walaupun kita akan tamat bersiaran langsung, saya minta maaf ada beberapa kali terputus kerana ada masuk beberapa phone call. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bersama-sama saya. Dan
Saya masih lagi dalam bermuzakarah dengan tim saya di Raudatul Maghfirah untuk kami membuat diskusi Ramadan. Jadi saya akan berbincang kembali sama ada diskusi Ramadan ini kita nak buat secara live di FB saya ataupun kita akan buat di dalam satu kumpulan kecil di dalam Telegram. Jadi diskusi Ramadan ini kita akan bersiaran sepanjang hari, setiap hari, di mana kita akan terus membimbing sahabat-sahabat dengan berbagai-bagai tajuk sepanjang sebulan dalam Ramadan, dan insya-Allah kita akan putuskan waktu yang sesuai, dan sahabat-sahabat juga boleh komen kalau ingin live Ramadan waktu bila yang paling tepat, yang sesuai dengan jadual sahabat, supaya masing-masing semua dapat mengikuti kuliah-kuliah ini dalam jarak jauh. Mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini sentiasa dipandang oleh Allah ya Basir, disaksikan oleh Allah ya Syahid, dan dihisap dengan segala kebaikan-kebaikan Allah ya Hasib ya Bar ya Karim. Ada soalan, sahabat-sahabat boleh tinggalkan supaya soalan-soalan ini dapat saya jawab, ataupun mungkin ada sahabat-sahabat saya juga akan bantu menjawab, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita telah mengkupas 3 hari berturut-turut tentang COVID-19, iaitu hakikat COVID-19. Kemudian kita telah kupas berkaitan dengan peringatan Allah di sebalik COVID-19, dan kita telah kupas bagaimana kasih sayang dan limpahan kurniaan Allah di sebalik COVID-19. Dan hari ini kita telah kupas bagaimana hari ini kita nak membawa kepada daripada bala menjadi nikmat, iaitu perkara pertama melakukan proses penyucian jiwa. Dan saya tidak bagi lagi solusi-solusi yang lain, kerana saya akan memberi dari masa ke semasa, kerana saya harap sahabat-sahabat akan terus istiqamah dengan penyucian jiwa dahulu, kerana penyucian jiwa ini adalah fasa pertama secara asasnya dalam sahabat ingin mempelajari teknik dan tip Asmaul Husna dalam melaksanakan atau merubah kehidupan daripada bala menjadi nikmat. Tidak pernah ada jalan pintas menuju kepada Allah dengan kecuali kita ini beristiqamah dengan amalan-amalan dan bersangka baik kepada Allah SWT. Ingatlah bahawa Allah sentiasa memandang kita, iaitu Allah ya Baqi ya Basir, sentiasa memandang kita, dan pandangan Allah sentiasa saja dengan pandangan yang baik daripada Allah ya Bar ya Karim. Namun kita selalu saja menjadikan pandangan Allah itu murka kepada kita dengan tangan-tangan dan perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini menjadikan kita ini sentiasa saja mengingati antara satu sama lain kerana lillahi ta'ala, kerana Allah, agar hubungan kita ini hanyalah semata-mata untuk kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi saksi di akhirat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat boleh terus share walaupun live ini tamat, supaya lebih ramai lagi dapat melihat. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat, dan bersyukur kita kepada Allah ya Nafi' kerana memberi manfaat. Alhamdulillah, kedua-dua dua hari berturut-turut view yang telah masuk ke dalam kuliah kita ini telah mencecah kepada 500 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah juga sinaran hidayah kepada mereka, dan hidayah-hidayah yang Allah beri kepada mereka, Allah juga memandang kita dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan, insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, bila tidak ada apa-apa, maka saya tutup dahulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, saya memohon maaf di atas segala kelemahan dan kejahilan diri ini. Sesungguhnya saya hanyalah hamba Allah yang sempurna fakir dan sempurna bodoh lagi jahilnya di sisi Allah SWT. Sudah pastinya banyak kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Maka saya mohon mudah-mudahan kita saling saja bantu-membantu, kita saling saja memperbaiki iman kita, saling saja memperteguhkan takwa kita kepada Allah, berbaik sangka terus kepada Allah SWT, dan kita ini istiqamah untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Rapatkan saf kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan rapatkan saf kita sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah yang Rahman yang Rahim, cinta yang diberikan oleh Allah yang Wadud kepada kita, COVID-19 ini bukan sebagai bala tetapi nikmat daripada Allah kepada kita, kerana di sebalik sesuatu yang Allah ciptakan tidak pernah yang sia-sia dan tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, kecuali semuanya membawa hamba-hambanya
sebenarnya semakin hari semakin dekat kepada Allah SWT, kerana Allah ingin membawa seluruh umat manusia ini duduk berada di tahta istana syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.